اللهم صل على سيدنا محمد. Di talian online ini, syukurnya pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang untuk kita sama-sama memahami tentang tujuan dan matlamat dalam kehidupan kita ini, supaya kita sepanjang kita hidup ini kita tidak tersasar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memastikan diri kita untuk sama-sama kita mendapat yang disebut dengan ganjaran yang paling utama dalam kehidupan kita, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya kerana Allah telah memilih kita untuk kita sama-sama memahami beberapa tindakan-tindakan yang mesti sentiasa betul di kalangan kita untuk kita memastikan kita mendapat syurga yang disebut dengan matlamat dalam kehidupan kita. Dan kita mesti memastikan diri kita ini untuk terjauh daripada neraka, supaya kitanya bila kita masuk dalam kubur nanti, tak ada seorang pun di kalangan kita rasa penyesalan. Kalau kita baca dalam Al-Quran Karim dan kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan di kalangan umat manusia ini apabila dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan di kalangan kita ni akan datang penyesalan demi penyesalan. Sekarang kita tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Tapi bila kita ni dah mula memasuki satu masa ataupun satu keadaan di mana kita akan melalui yang disebut dengan perjalanan untuk ke barzah, maka di waktu itu akan datang timbul penyesalan. Timbul penyesalan ini waktu mana kita dah mula beralih daripada tempat yang kita berada sekarang ini menuju kepada yang disebut dengan pada alam yang ketiga dalam hidup kita, yang disebut dengan alam barzah. Bila kita nak pergi ke alam barzah tu, kali yang pertama kita akan menyesal. Saya pernah sebut dalam perbincangan sebelum daripada ini, kita akan menyesal. Kebanyakan manusia ni akan menyesal. Bila kita akan mula menyesal, kali pertama kita menyesal bila kita nampak malaikat maut mula berdiri di hadapan muka kita. Hijab mata kita dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita nampak saja malaikat maut mula berdiri di hadapan muka kita. Di waktu itu datang timbul perasaan penyesalan demi penyesalan. Kebanyakan mulut-mulut orang yang dah mati ini, ataupun orang yang dah menghadap depan Allah ini, kebanyakan di kalangan mereka akan sebut terus kepada malaikat Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak ambil segala harta benda yang saya miliki di atas dunia ini untuk saya berinfak di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Ini penyesalan yang pertama yang pernah saya sebut pada para hadirin sekian sebelum daripada ini. Kemudian di waktu mana menyesal di waktu tersebut, dalam keadaan penyesalan ini, malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh dah bila sampai masa dan nyawa ajal di kalangan kamu tersebut. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu di saat mana kamu berada dalam satu suasana yang disebut dengan suasana menghampiri kepada alam yang disebut dengan alam barzah ini. Kemudian kali yang kedua kita akan menyesal waktu mana ruh kita direntak daripada hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki. Tarik lagi, naik sampai ke halqum kita. Bila sampai di halqum kita ni, kebanyakan mulut-mulut manusia akan sebut, Allah rakam daripada jenazah ataupun mayat-mayat yang terbaring tu. Kalau kita berjumpa dengan orang yang terbaring je, dia baru je lepas berinteraksi dengan malaikat. Baru je dia sedang bercakap dengan malaikat. Peristiwa yang getir pada diri dia. Bila roh dia sampai di halqum, tiba-tiba dia sebut, qala inni tubtul an.
Ya Allah, aku taubatlah sekarang, ya Allah. Taubatlah sekarang. Bila disebut aku taubat sekarang, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Allah rakamkan cerita ini dalam Al-Quran, yang semua kebanyakan orang melalui proses ini. Malaikat akan sebut, tidak dianggap taubat dah. Bila roh kamu sampai di halkum, baru kamu nak sebut, saya bertaubat sekarang, ya Allah. Tidak dianggap taubat, dipanggil demikian. Ini kali yang kedua. Kali yang ketiga, penyesalan akan datang di kalangan kita bila? Bila jenazah kita diusung sampai ke dalam kubur, kemudian letak je jenazah dalam kubur, kemudian hadap muka ke kiblat. Waktu mana hadap muka ke kiblat, kemudian bau tanah depan muka kita, kemudian kita dengar suara bawah telinga kita. Di saat mana kita dibaringkan di dalam kubur, di saat itu kita dengar suara, selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Di waktu mana sebut saja begitu, tiba-tiba orang tutup je liang lahat kita, kedengaran tanah tanih mula jatuh di atas tubuh badan kita. Kemudian sampai parah lutut je berdiri malaikat depan muka kita, mula halau salat kita, halau zakat kita, mula halau haji kita, halau semua. Tiba-tiba kali yang ketiga, kebanyakan mulut manusia Allah rakam cerita orang dalam kubur. Bila masuk hari pertama dalam kubur, mulut dia sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Masing-masing sebut nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Waktu mana sebut saja begitu, lalu malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kata kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah. Saya memulakan perbincangan tajuk biar kita faham kenapa tajuk ini kita nak bincang. Tajuk pada malam ini, tajuk yang kita sebut ciri-ciri ataupun mereka-mereka yang kita nampak di atas dunia, orang-orang yang ahli syurga. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang di atas dunia ini di kalangan ahli neraka. Orang-orang yang demikian, yang digambarkan dalam Al-Quran Karim. Kenapa mereka ini merasa menyesal, orang dalam kubur ni? Karenanya mereka menyesal kerana mereka tak nampak syurga. Sepatutnya orang mukmin bila dia meninggal dunia, mudah-mudahan lebih kurang 1000 lebih yang pada malam ini yang hadir dalam pertemuan ini semua di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Patutnya kita ni bila kita meninggal dunia, dekat nak mati, kita nampak tempat kita dalam syurga. Dia kena jadi demikian. Orang ahli syurga ni bila dekat nak meninggal dunia, sewaktu mana jenazah, sewaktu mana malaikat berdiri depan dia, malaikat akan sebut pada di kalangan kita. Malaikat akan kata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bimbang. Allah cerita ni, malaikat pujuk kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira pada kami terhadap syurga yang terpampang indah yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kami. Waktu mana kita nak mati, ni ingat betul-betul. Mengecik peluh-peluh kita di atas dahi. Tanda ahli syurga. Dia panggil demikian. Tanda-tanda ahli syurga, waktu mana seorang menghampiri dengan kematian dia. Dia nampak tempat dia dalam syurga Allah. Wajah dia akan berubah menjadi sejernih-jernih wajah, penuh dengan kegembiraan. Ahli syurga ni, bila dia start daripada dia masuk saja melalui saat sakarat, dia nampak tempat dia dalam syurga. Dia tersenyum indah. Dia seronok kerana dia tahu berbaloi aku hidup. Hidup sekejap, tapi dalam hidup sekejap aku dapat ganjaran mala ainun ra'at. Mata tak pernah terpandang nikmat sebegini. Wala uzunun sami'at. Telinga tak pernah terdengar seindah ini rupa-rupanya syurga Allah. Wala khatar ala qalbil bashar. Hati ni tak pernah terdetik. Allah cantiknya syurga Allah. Waktu tu dia senyum melebar. Bahkan bibir dia akan mengulang kata asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana dia nampak tempat dia dalam syurga Allah. Waktu mana orang usung jenazah dia, dia sibuk tanya, lambat lagi ke aku nak masuk syurga? Lambat lagi ke? Waktu mana orang bawa dia, kemudian sampai ke kuburan, bau wangi kubur dia yang keluar daripada kubur dia. Ni ahli syurga. Dia nampak dalam kubur dia tu, malaikat yang indah yang menunggu saat diturunkan jenazah dia di dalam kubur. Dia nampak ahli-ahli syurga. Dia nampak suasana syurga. Kemudian dia letak saja dalam kubur saja, dia dihadap muka ke kiblat. Kemudian dia ditanya soalan, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. Dia boleh jawab, tenang. Dia jawab. Sekejap saja berubah kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Berubah keadaan kubur dia menjadi lapang seluas 70 hasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut cerita orang yang ahli syurga bila dia masuk dalam kubur. Waktu mana dah selesai sesuai jawab, malaikat tarik jenazah dia, malaikat heret sandar di dinding kubur, meluruk kain kapan ni turun. Kain kapan ni turun, saat mana turun kain kapan dia nampak keindahan dalam syurga yang nampak suasana syurga yang dibawa ke dalam kubur dia, berubah kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Mula tumbuh rumput-rumput yang tumbuh rumput-rumput yang hijau, bauan raihan yang indah wangi. Nampak di hujung cahaya yang dinampak tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang indah sangat, malaikat datang tanya pada dia, wahai hamba Allah, kamu nak hidup balik tak? Kamu nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun orang mukmin jawab, ya saya nak hidup balik. Dalam hadis Rasulullah cerita, tak ada seorang pun orang mukmin yang jawab nak hidup balik. Semua jawab tak nak hidup. Masing-masing jawab. Orang yang masuk dalam kubur orang mukmin, dia bila tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Saya dah nampak tempat saya dalam syurga. Dunia yang saya lalui bukan syurga. Tempat yang saya betul-betul di hadapan saya. Masing-masing semua tak nak kecuali orang mati syahid yang disebut demikian. Orang mati syahid dia yang nak hidup balik. Para hadirin sekalian, saya nak gambarkan suasana ini pada diri kita. Nak suruh kita jelas dalam hidup kita, biar kita sentiasa betul dengan mulut yang kita sentiasa sebut. Setiap kali mana kita solat, mesti kita akan ulang sebut kalimah ini. Kalimah apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Minal ladzina an'amta alaihim. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka. Minan nabiyyin. Siapa yang pernah dapat nikmat ini? Nikmat apa yang dapat? Nikmat syurga. Minan nabiyyin, terdiri daripada nabi, was-siddiqin, dan juga para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. 4 golongan ini merupakan golongan yang confirm ahli syurga Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini lagi. Di atas dunia ini lagi Allah dah bagi dah. Ni petunjuk yang kamu kena sentiasa hidup dengan cara demikian. Jangan kamu tergelincir walaupun sedikit sekalipun. Saya nak ringkaskan sikit dalam tempoh kita ni. Saya dapati daripada golongan daripada 4 golongan yang disebut tadi, orang yang confirm ahli syurga Allah. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan ni. Dan disebut wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka yang merapati kehidupan orang-orang yang demikian. Maknanya ada ulama ada 5, ada yang sebut 4 golongan ini. Golongan 4 golongan ini memang confirm ahli syurga yang Allah jadikan untuk mereka. Ini di kalangan ahli syurga. Para-hadirin sekalian kena ingat ya, satu lagi kita kena faham. Kenapa Allah jadikan syurga ini terlalu mudah bagi mereka tersebut? Kita akan tanya lagi. Bagi kita kata, kalau kita perhati dalam hidup kita, payah kot nak masuk syurga. Tak. Bahkan alim ulama ajab, nak masuk syurga tu lagi senang. Siapa yang dihumban ke dalam neraka, memang sejahat-jahat manusia. Memang sejahat-jahat manusia. Kerana nak masuk syurga ni terlalu mudah. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat Allah. Lalu Allah hanya menggunakan 1 je rahmat dia untuk di dunia. 1 je rahmat Allah yang digunakan di dunia. 99 lagi rahmat Allah
sedang menanti di akhirat. 99. Kita boleh berkumpul malam ni kerana rahmat Allah. Kita boleh adik-beradik di kalangan kita kerana rahmat Allah. Sehingga kan Rasulullah sebut ayam yang tidak pijak anak dia tersebut dalam keadaan itu rahmat Allah yang sedang mencurah-curah turun. Kita rasa rahmat Allah, dengan rahmat Allah ni kita hidup sebegini. Bayangkan untuk di akhirat, kalau kita tak dapat masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, memang kita ni jenis jahat sungguh. Jahat sungguh di atas dunia. Sebab tu bila kita kaji balik di kalangan orang yang masuk syurga ni, rupa-rupanya mereka jaga 3 perkara yang besar. 3 perkara yang besar ini sentiasa dijaga dalam hidup mereka. Kalau saya boleh berkongsi sikit sebelum daripada saya huraikan sikit demi sedikit yang disebut dengan kumpulan ataupun ciri-ciri yang disebut dengan ahli syurga di dunia ini lagi, dan ciri-ciri ahli neraka sebelum dihumban ke dalam neraka, sebelum dia mati di dunia ni lagi, kita boleh cam dah mereka. Ada 3 ciri yang disebut berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat datang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannah awi ahlun nar?" Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka di dunia ini lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Qala na'am." Rasulullah jawab, "Ya, kita boleh kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka di atas dunia lagi." Lalu bangun seorang sahabat tegur Rasulullah, "Falimadza ya'milul amilun?" Buat apa lagi kita nak beramal ya Rasulullah? Kalau kita dah tahu orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka ya Rasulullah. Rasulullah jawab, "Kulli ma yussira khuliqalah." Rasulullah jawab, setiap orang ini Allah akan permudahkan jalan dalam hidup dia ke mana yang dia sedang memilih. Dalam hidup dia, dia sedang pilih ke mana. Start bila kita mula memilih? Bila kita mula akal balik. Bila kita mula akal balik, kita mula memilih jalan. Dalam hidup kita ada 2 jalan saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada kamu 2 jalan. Satu jalan untuk menjadikan pada diri kamu ni orang-orang ahli syurga. Satu jalan untuk menjadikan kamu orang yang menuju ke neraka. Dan satu jalan lagi aku jadikan jalan untuk menuju kepada syurga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa hadainahun najdain." Kami telah tunjukkan kamu 2 jalan untuk kamu pilih. Wa hadainahun najdain. Kamu pilihlah dalam hidup kamu. Sebenarnya kamu nak jadi ahli syurga ke kamu nak jadi ahli neraka dalam kehidupan kamu. Yang menyebabkan kita boleh tahu kita ni ahli syurga ke tidak. Berdasar pada apa dia? Amalan kita pada 3 perkara yang disimpulkan oleh para alim ulama. Yang pertama, kepada keyakinan dalam hidup kita terhadap Islam. Yang ni yang paling besar dan paling asas dalam hidup seorang. Hidup ni, bila kita dengan Islam, jangan kita teragak-agak. Jangan teragak-agak. Jangan jadi muzabzabina baina zalik. Jangan kita ni, ya ke tak ya Islam ni? Betul ke tak betul Islam ni? Ataupun kita yakin ke tak yakin dengan ajaran Islam? Keyakinan ini mesti sentiasa diperkukuhkan. Sehingga ke titisan terakhir, nafas teriakhir bibir kita, sehingga terkeluar daripada mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di penghujung nyawa yang keluar daripada tubuh badan kita ini sendiri. Ni orang yang hidup dia meyakini dengan Islam. Keyakinan hidup dia tak berganjak langsung. Saya biasa sebut pada rohani sekalian, orang kita ni dalam hidup kita ni, kebanyakan di kalangan kita, semakin kita berusia, kita mula hilang keyakinan terhadap Islam. Kita yakin terhadap diri kita sendiri, kita yakin pada duit, kita yakin kepada izm yang didatangkan oleh Barat dalam hidup kita, kita yakin dengan selain daripada Islam. Dalam Islam tak boleh demikian. Bila sebut saja Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan teragak-agak dengan Islam. Bila kita teragak-agak dengan Islam, nanti tak boleh mengucap. Ramai orang kita tak boleh mengucap. Kerana syaitan akan datang. Dekat dengan kematian, syaitan akan memastikan orang ni mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Syaitan akan pujuk. Bahkan Rasulullah sebut, syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita. Sambil sebut kepada yang disebut dengan pada kita ni, anakku jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan Abah.
Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu matilah dalam Yahudi. Bila kita cuba juga untuk mengucap, di saat mana kita nak menghadap depan Allah, cuba mengucap, syaitan datang sebelah kiri, menyamar sebiji muka arwah ibu kita. Orang yang kita sayang dalam hidup. Sambil goyangkan buah dada dia. Sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan mama. Mati bersama dengan umi. Mati bersama dengan mek. Mati bersama dengan cik. Mati bersama dengan umi. Sebut nama-nama istilah yang kita sebut ni. Umi tak mati dalam yang disebut dengan umi tak mati dalam Islam. Umi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Saya nak sebut di Malaysia, boleh jadi syaitan Malaysia dia tak akan sebut demikian. Syaitan Malaysia dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Kerana orang Malaysia tak kenal Yahudi. Syaitan Malaysia dia tak akan sebut matilah dengan bersama kami dalam Kristian. Kerana kebanyakan orang Islam tak hidup dengan orang Kristian. Tapi percaya, bila kalian ataupun saya menghampiri saat kematian, syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita, arwah ibu kita. Dia akan sebut, anakku, matilah kalian dalam Islam liberal, disebut demikian. Matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah kalian dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Inilah satu benda yang paling menunjangi kehidupan kita. Kalau kita tergelincir sikit je, tak boleh masuk dalam syurga Allah. Jangan kalian tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matilah dalam Islam. Allah pesan, wala tamutunna. Gangguan teknikal. Walaupun sekalipun saya dah sebut baru yang disebut dengan keyakinan hidup dengan Islam, yang menyebabkan mereka ni dapat yang disebut dengan syurga Allah. Yang kedua, dalam hidup kita yang mesti mereka di kalangan mereka alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada ini, mereka jaga yang disebut dengan ibadah mereka dengan Allah. Ibadah maksudnya dalam hidup mereka penuh dengan kesempurnaan. Mereka mencari ibadah yang sampai peringkat ibadah mereka tu penuh dengan kekhusyukan dan kelazatan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Yang ni yang menyebabkan mereka secara umumnya mereka mendapat yang disebut dengan ganjaran an'amallahu alaihim, dan diganjarkan, diberi nikmat di sisi Allah ke atas mereka. Yang kedua ini, dalam perbincangan ulama panjang tentang ibadah. Ibadah apa yang paling utama yang mesti dijaga sangat dalam hidup sebagai seorang yang mengimpikan syurga Allah. Ibadah yang utama yang kena jaga ialah ibadah solat. Solat mesti menjadi perkara yang paling asas dalam hidup kita untuk kita jaga dalam diri kita ini supaya jangan tertinggal walaupun satu rakaat. Dan dalam hidup kita macam mana pun susah terhadap solat, kita mesti juga solat pada diri kita. Solatlah dalam keadaan yang sampai peringkat kita ni terakhir ke nafas terakhir dalam hidup kita untuk kita dapatkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, diperhatikan sangat dalam ibadah ini ialah yang disebut dengan bacaan Al-Quran. Memahami dan kita mesti melazimi hidup dengan Al-Quran. Al-Quran ni dipanggil qutul nufus, paling utama makanan untuk jiwa seseorang. Sebab tu dalam hidup kita, bila Allah jadikan untuk jasad, Allah suruh kita makan. Untuk roh kita, Al-Quran Karim. Al-Quran ni mesti sentiasa dalam hidup kita, dalam setiap masa pada diri kita dengan Al-Quran. Jalan dengan Al-Quran, tidur dengan Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran, segala-gala, biar Al-Quran tu menjadi kekuatan dalam diri kita. Sehingga kan kita ni, kalau tak baca Quran tu rasa tak selesa dalam hidup. Hidup kita ni sentiasa dengan Al-Quran. Kerana apa dia? Kerana dalam syurga nanti kedengaran suara-suara Al-Quran. Bahkan kita bila kita dalam kubur pun kedengaran suara Al-Quran je yang akan menjadi hiburan kita di dalam kubur sebentar lagi. Al-Quran dan juga zikir dan juga selawat. Kalau kita boleh sambung sikit, ada orang kata dia tak boleh baca Quran kerana keuzuran, misal contohnya. Tapi dia jangan tinggal untuk dia berzikir. Dia sentiasa hidup dalam keadaan zikir. Zikir-zikir yang mudah pada diri dia. Zikir ni kalau kita baca,
penting sangat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sentiasa sebut bertasbih di langit dan juga di bumi. Sentiasa berzikir. Makhluk-makhluk ni hidup dengan zikir. Kalau kita tanya, kenapa zikir? Zikir ni untuk nyawa pada kita dalam kubur sekejap lagi. Bagi orang yang hidup kita hidup atas dunia dengan yang disebut dengan oksigen. Kita dalam kandungan ibu, kita hidup dengan air. Kita hidup dalam kubur, kita hidup dengan zikir. Bahkan waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok orang dalam syurga Allah, tengok malaikat-malaikat yang sedang membina bangunan-bangunan yang indah. Bangunan-bangunan yang cantik-cantik dalam syurga Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Rasulullah tengok ada malaikat yang duduk diam. Malaikat yang tak bergerak, duduk saja memegang bahan binaan tu sambil menunggu saja. Lalu Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa dengan mereka ini? Ada yang sedang bertungkus lumus, yang menyiapkan membina bangunan yang indah. Dan ada malaikat yang diam saja. Dia tidak melaksanakan apa-apa." Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, "Inilah di antara orang yang tidak berzikir waktu mana dia hidup di atas dunia." Perbezaan di antara orang berzikir dengan orang yang tak berzikir, di sinilah perbezaan. Ahli syurga yang tak berzikir, bangunan-bangunan yang indah, istana-istana yang indah itu menjadi tempang pada diri dia kerana dia tak siapkan dengan zikir-zikir. Hidup kita ni dengan kekuatan zikir. Zikir dan juga selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak berkesudahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan rugi siapa yang hidup dengan Al-Quran, orang yang hidup dengan zikir, orang yang hidup dengan selawat. Tak akan rugi dalam hidup dia. Bahkan dia akan mendapat keuntungan yang berterusan pada diri dia. Yang dalam masa yang sama juga, di antara tanda dia dalam ibadah dia untuk dia dapat ganjaran yang besar di sisi Allah, ialah dia sentiasa menghantar segala aset-aset dia di dunia ke akhirat Allah sebelum daripada dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Ini di antara tanda orang yang ahli syurga Allah. Dia sedang sibuk menghantar segala aset-aset yang dimiliki di atas dunia. Saya yakin tuan-tuan di kalangan orang yang mempunyai dan memiliki yang disebut dengan harta yang Allah anugerahkan pada kita. Harta yang Allah bagi pada kita ni untuk apa? Untuk kita mendapatkan syurga. Macam mana kita nak dapatkan syurga? Dengan harta kita. Kita mesti post harta kita ke akhirat Allah di dunia ini lagi. Jangan disimpan harta di atas dunia. Ramai orang kita dah menyesal dalam hidup dia kerana sibuk mencari harta. Sibuk, kemudian dia kumpul harta sampai hujung nyawa. Kemudian sampai hujung nyawa, dia mati, masuk dalam kubur, meninggalkan harta dia di atas muka bumi, tak sempat dihantar ke akhirat Allah. Rugi dalam hidup. Tuan-tuan, jangan jadi demikian. Orang yang ahli syurga ni, dia akan berjumpa balik dalam hidup dia, dia sempat menghantar ke akhirat Allah. Macam mana proses dia hantar? Macam kita pergi ke Mekah. Bila kita pergi ke Mekah, kita beli barang banyak. Kemudian barang-barang yang banyak yang kita miliki ini, kita tak boleh bawa naik atas kapal terbang. Macam mana kita buat? Kita post ke Malaysia terlebih dahulu. Kadang-kadang air zam-zam dah sampai. Kadang-kadang buah kurma dah sampai. Kadang-kadang jubah dah sampai. Tuan masih lagi berada di kota Mekah. Demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kita di atas dunia ini, kita berada atas dunia dah. Di atas dunia lagi. Tapi barang-barang kita, kereta kita, rumah kita, istana kita, segala pakaian kita, semua dah berada di akhirat Allah. Dengan cara bagaimana? Allah gunakan melalui instrumen yang telah ditetapkan oleh Allah, melalui wakaf, melalui sedekah, melalui infak, melalui hibah. Segala instrumen-instrumen ini boleh kita gunakan untuk kita post harta benda kita untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, benda yang asas yang mereka jaga di kalangan mereka untuk mereka dapatkan akhirat Allah ini, syurga Allah ini, dengan mereka menjaga akhlak. Akhlak yang mesti terjaga. Jangan sekali-kali kita ibadah kuat, kemudian dalam masa yang sama juga akidah kita kuat, tapi akhlak kita hancur. Akhlak kita buruk. Akhlak apa dia? Akhlak untuk diri kita sendiri. Akhlak kita dengan pasangan hidup kita. Akhlak kita
dengan mak dan ayah kita. Akhlak kita dengan jiran tetangga kita. Percayalah, orang yang mati di saat mana dia mati dalam keadaan buruk akhlak, antaranya dia memutuskan silaturahim. Dia putus silaturahim. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturahim. Sikit ya kan? Tapi sikit dia tu membawa kesan dalam hidup. Dia buat khianat pada jiran dia. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari dia bangun tahajud, siang hari dia puasa sunat. Rajin dia dalam hidup dia. Tapi satu je perangai dia buruk. Buruk dia apa dia? Dia sentiasa menyakitkan hati jiran dia. Makanan, sisa makanan yang dia berbuka puasa disimbah ke rumah jiran sebelah. Peristiwa berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan sakit hati jiran dia. Satu hari hamba Allah ni mati, meninggal dunia. Lalu ditanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kesudahan wanita ini ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Hiya finnar." Dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka kenapa dia? Akhlak yang buruk. Tuan-tuan, saya nak sebut kalau kita boleh jaga 3 asas ini, menandakan kita ni ahli syurga. Menandakan kita ni ahli syurga. Benda yang paling basic dalam Islam untuk kita nak jadi diri kita ni di kalangan ahli syurga. Tapi di sana dalam Al-Quran Allah cerita banyak ciri-ciri ahli syurga. Di atas dunia ni lagi. Saya nak berkongsi sikit. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang ahli syurga ni berdasar pada 3 benda tadi. Saya nak susun satu-satu. Yang nak sebutnya dalam Al-Quran Allah cerita ahli syurga ni siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama sekali benda yang paling basic. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-57. Walladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan orang-orang yang beriman pada Allah. Dan bukan sekadar dia beriman, bahkan dia beramal saleh dalam hidup dia. Orang yang macam ni, sanudkhiluhum, sudah pasti aku akan masukkan mereka dalam syurga tajri min tahtihal anhar, yang dalam syurga itu mengalir indah sungai-sungai yang cantik yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal dia dalam syurga itu sampai bila-bila. Lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka itu isteri-isteri yang azwajum mutahharah, yang bersih-bersih, bidadari-bidadari yang cantik. Wa nudkhilhum zillan zalila, kami akan masukkan mereka tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ni ciri yang pertama, mesti dia orang yang beriman dan kita nampak amalan soleh. Semakin berusia semakin soleh. Jangan semakin berusia semakin berperangai buruk. Jangan demikian. Dalam hidup kita semakin bertambah umur kita, semakin nampak kewarakan dan kesolehan yang mesti ada pada diri kita. Itu tanda ahli syurga. Tuan-tuan boleh tengok kadang-kadang kan kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh ni, lagi dia tua, lagi kita yakin dia ni orang ahli syurga ni. Kita tengok peribadi dia, cara dia bercakap, cara tutur bicara dia. Kenapa dia? Amalan soleh tadi membentuk akhlak, membentuk peribadi dia untuk menunjukkan dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup dia menghabiskan masa dia, tenaga dia, harta benda dia untuk berjuang di jalan Allah. Ini confirm ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat surah At-Taubah ayat yang ke-111. Allah cerita ciri yang kedua, hidup ini untuk Islam, bukan hidup ini untuk perut. Bahasa yang mudah pada diri kita ni. Bukan hidup ini untuk yang disebut dengan keluarga kita aja. Tapi kita hidup hanyalah semua benda kita buat ni semua untuk Islam. Untuk Islam ditegakkan di atas muka bumi ini. Allah sebut innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sebut Allah nak beli dengan orang mukmin. Daripada apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka? Anfusahum, nyawa mereka. Nyawa tu ada satu je, tapi dikorbankan untuk Islam. Kemudian apa lagi? Wa amwalahum, harta benda dia. Ni dua-dua ni orang sayang dalam hidup. Nyawa kita sayang, harta benda kita sayang. Tapi dia pergi jual untuk Allah. Dia jual untuk pengorbanan kerja untuk Islam.
Contoh yang mudah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Contoh yang mudah siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah. Bilal bin Rabah. Kita buat contoh Abdul Rahman bin Auf. Ni di antara contoh orang yang telah memperjuang hidup dia, korbankan segala-galanya untuk yang disebut dengan korbankan harta benda dia untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Fayuqtaluna wa yuqtalun. Mereka terbunuh dan mereka membunuh. Mereka berjuang dan mereka dibunuh dalam perjuangan ini. Dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji Allah yang Allah akan tunaikan terhadap apa yang telah dijanjikan ini dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat. Wa man awfa bi ahdi min Allah. Siapa-siapa yang mampu menunaikan janji dia dengan Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Maka bergembiralah mereka terhadap apa yang telah dijanjikan dan ditunaikan itu. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itu kejayaan yang paling besar dalam hidup mereka. Yang tiga, ciri yang tiga, orang yang sentiasa hidup semakin berubah menjadi soleh, menjadi soleh, menjadi soleh dalam hidup dia. Mesti berhijrah di jalan Allah. Berubah untuk mendapatkan syurga. Orang tanya pada kita, ni masuk bulan Muharram ni, orang tanya, tak nak berhijrah ke? Ya, saya nak berhijrah. Berhijrah ke mana? Daripada jalan-jalan neraka ke jalan-jalan ke syurga. Jalan-jalan syurga. Perubahan mesti hidup. Hidup ni mesti ada perubahan. Kita ni senang je. Nak tahu kita ni ahli syurga ke tak tahu ahli syurga, tanya pasangan hidup kita je, mudah. Hanya je malam ni sebelum tidur, pergi duduk jauh-jauh daripada anak-anak, pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang mati malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang dalam syurga tak? Senang je. Orang rumah tengok atas bawah. Katanya orang rumah, susah juga abang, katanya orang rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Orang rumah kita boleh agak dah. Kita ni kalau kita terbaring je, meninggal dunia, orang rumah mandang jauh-jauh je. Mandang jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada dalam hidup kita? Maknanya kita ni tak berubah. Biar orang rumah tanya pula, muka air bang. Ada harapan tak? Kita memandang, 2 kali 5, 5 kali 2 je. Biar kurang sama je. Di antara kita ni, gambaran kita ni susah. Susah untuk nak buat perubahan dalam hidup. Berubahlah dalam hidup. Tanya diri kita. Tuan-tuan mesti tahu apa kelemahan yang terdapat dalam diri masing-masing. Daripada apa yang kita sebut tadi, tuan-tuan boleh nampak dah. Aku lemah dalam bidang ni. Aku lemah dalam perkara ni. Aku tak boleh buat dalam bab ni. Ini dia panggil perubahan mesti berlaku sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah cerita demikian. Dan orang-orang yang hidup dia berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan dia berjuang di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'zam darajatan indallah. Ini di antara setinggi-tinggi darjat di sisi Allah dalam hidup di kalangan kita. Wallahu wa ulaikahumul faizun. Orang inilah orang yang paling berjaya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tanda-tanda dan ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang nampak di atas dunia ini. Yang keempat, dia sentiasa istiqamah dalam beribadah di jalan Allah. Konsisten dalam hidup. Dalam hidup dia, semakin dia hidup dalam keadaan yang diuji dengan ujian apa pun, tak goyah. Tak berpaling tumit dalam hidup dia. Bahkan dia semakin meyakini, aku mesti hidup kerana Allah. Aku tidak hidup kerana manusia. Aku tidak hidup kerana harta. Aku tidak hidup, tapi aku hidup kerana Allah. Istiqamah dia dengan Islam. Yang ini disebut dalam Al-Quran Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang hidup dia, mulut dia sentiasa menyebut Tuhanku ialah Allah. Tuhan kami ialah Allah. Summa istaqamu. Kemudian dia istiqamah dengan Islam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dekat nak mati, malaikat akan turun, malaikat akan sebut
pada tubuh badan dia. Allah takhafu, jangan takut ya. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Nampak tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan panjang dalam bab itu. Kemudian yang ketujuh, orang yang ahli syurga, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah sampai dia gugur syahid. Confirm ahli syurga. Dalam hidup dia. Termasuk dengan syahid yang disebut dengan COVID. Di kalangan kita ni syahid dalam melahirkan zuriat. Syahid waktu mana dia mencari rezeki yang halal dalam keluarga dia. Syahid mati lemas. Syahid ni maknanya dalam hidup dia, dia syahid dalam dia mempertahankan Islam yang ada dalam tubuh badan dia. Yang ke-8, yang ketujuh. Yang ketujuh, tanda ciri yang ketujuh, orang yang hidup dia sentiasa bertaubat dan bertaubat pada Allah. Hidup dia sentiasa mengakui kekhilafan dan kesilapan dalam hidup. Ini tanda ahli syurga. Orang yang hidup dia sentiasa dia nampak kesalahan diri dia. Sentiasa dia cepat balik pada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan bumi. Dan Allah jadikan syurga ini pada mereka yang bertakwa pada Allah. Salah satu tanda ciri orang bertakwa, dia bertaubat. Jangan malas untuk bertaubat. Sebanyak berapa kali kita kena taubat setiap hari? Paling-paling tidak 70 kali sehari. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inni atubu ila Allah aqtara 70 marrah." Aku bertaubat pada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Dalam hadis Rasulullah sebut, yang lain Rasulullah kata, aku bertaubat pada Allah aqtara 100 marrah. Aku taubat pada Allah lebih daripada 100 kali sehari. Kemudian yang ke-8, orang yang hidup menjauhkan diri dia daripada melakukan dosa-dosa besar dalam hidup dia, dan sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dia berusaha menjauhkan diri dia daripada perkara demikian. Ini di antara tanda-tanda yang utama yang menunjukkan dia ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, dan panjang lagi perbincangan ciri-ciri ini. Tapi saya nak berhenti setakat ini, perbincangan tentang ciri ahli syurga, dan saya nak sebut di sana ada tanda ciri ahli neraka. Ada tanda-tanda ahli neraka. Yang pertama, orang munafik. Ahli neraka ni, yang pertama yang kita kena faham di kalangan ahli neraka ni terdiri daripada orang munafik. Orang munafik ni di kalangan ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Dan Allah telah menjanjikan pada orang munafik. Orang munafik di kalangan lelaki dan munafik perempuan. Munafiqat. Dan juga Allah berjanji dengan orang kafir. 3 kelompok ini Allah kata, nar jahannam khalidina fiha. Neraka jahannam yang kekal untuk dia. Ada di kalangan kita, dia marah kalau kita sebut kafir. Dia kata, engkau ni macam perangai orang kafir. Marah dia. Apa kafir-kafir ni dia sebut. Jangan sebutlah kafir. Habis tu orang kata, engkau macam munafik. Munafik ringan sikit dia sebut. Ringan sikit dia sebut demikian. Padahal munafik itu jauh lebih teruk daripada kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah sebut orang munafik tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, waktu mana Abbas bin Abdul Muttalib tanya Rasulullah, kamu tak tolong ke Abu Talib? Abu Talib ni untuk selamat masuk Islam. Kenapa kamu biarkan dia mati dalam keadaan kafir? Abbas tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, pertolongan aku menjadikan dia ringan. Ringan dia dalam neraka Allah. Dalam neraka Allah sampai peringkat neraka yang paling cetek yang disediakan pada Abu Talib dibandingkan neraka yang paling dalam di bawah. Neraka yang paling dalam untuk siapa? Orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan berhati-hati jangan jadi munafik. Perbincangan tentang munafik ni, kalau kita ada masa, kita bincang khusus mengenai bagaimana ciri orang munafik. Bagaimana boleh terjadi munafik. Na'udzubillah min dzalik di kalangan kita. Yang kedua, orang yang hidup dia
mengingkari kebaikan suami. Kebaikan yang dilakukan oleh suami. Pastikan ibu-ibu jangan sampai kita ni tak terasa adanya kebaikan daripada suami kita. Ini yang disebut dalam riwayat yang disebut oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperlihatkan neraka. Saya tak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Rasulullah cerita, saya ditunjuk neraka daripada dalam Isra' Mi'raj itu. Dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka di kalangan orang perempuan. Orang perempuan yang paling ramai dalam neraka. Tapi jangan pula orang lelaki lurut dada pula, lega-lega masuk syurga dah kita. Jangan demikian. Tapi nak sebutnya, bila Rasulullah sebut yang paling ramai dalam neraka itu ialah perempuan. Lalu mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya, kenapa orang perempuan yang ramai ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Rasulullah jawab, dikarenakan kekufurannya. Kufur, orang perempuan ni ramai yang jadi kufur. Kufur, lalu ditanya, apakah maksud kufur pada Allah? Sahabat-sahabat tanya, kufur pada Allah ke? Rasulullah jawab, kufur terhadap pasangan hidupnya. Kufur, maksudnya, dia bercakap kasar dengan suami dia. Dia meninggikan suara di hadapan suaminya. Saya pesan banyak kali yang ni, orang perempuan jangan angkat suara di hadapan suami kalian. Kalian angkat suara di hadapan pasangan kalian, suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Tapi jangan pula orang lelaki sebut, oh lama dah nak sebut ni Ustaz. Eloklah Ustaz sebut malam ni. Dah lama dah nak sebut yang ni. Jangan, cuma nak sebutnya, kita orang perempuan ni, dia kena jaga adab dia. Dia kena tahu, depan dia tu suami. Depan dia suami. Suami ni merupakan yang disebut dengan apa dia? Allah jadikan pada dia untuk melayakkan dia masuk dalam syurga Allah. Melalui demikian. Kalau katakanlah para haniskan dapat suami yang jenis kasar juga. Di waktu ini, kalian kena ingat ini ujian kalian untuk masuki syurga Allah. Melalui jalan ini. Dalam hidup kita. Kadang-kadang ada suami yang kekurangan agama. Yang tak banyak agama. Lalu di waktu ini, ini dipanggil ujian dalam hidup kita menjadi pasangan hidup pada suami yang demikian. Untuk melayakkan kita ke syurga Allah. Bersabarlah dengan ujian kekeluargaan ini. Sampai Rasulullah sebut, Rasulullah kata, sampai dia mengingkari kebaikan suami. Yang dilakukan oleh suami. Jika kamu berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat kamu sedikit keburukan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat sedikit pun kebaikan daripada kamu. Yang kamu buat baik itu tenggelam dengan sekali je kamu buat buruk pada dia. Dia tak nampak dah yang baik, yang besar yang Allah kurniakan dalam hidup dia. Ni Rasulullah sendiri cerita keadaan demikian. Sebab itulah orang perempuan ni ramai dalam neraka Allah. Dan sikit sangat yang mula masuk bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mereka ni syirik pada Allah. Orang yang syirik pada Allah, menduakan Allah. Saya maksudkan syirik ni dalam dunia kita, dia Islam, tapi dia percaya pada nasionalis. Dia percaya dengan kapitalis. Dia percaya dengan sekularis. Ini syirik pada Allah. Jangan syirik. Allah dia tak nak demikian. Yang keempat, kerana tabarruj. Kerana perhiasan-hiasan yang sentiasa dia memakai pakaian yang menunjukkan rupa-rupa zaman jahiliah. Dan dia tak tutup aurat. Di antara sebab yang menyebabkan demikian. Yang kelima, di antara sebab lagi, orang ni dihumban ke dalam neraka Allah. Manusia yang khianat di atas muka bumi ini. Disebut dalam Al-Quran. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum. Jangan kamu berdebat dengan orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Kamu tak payah cakaplah dengan mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 107 hingga 108. Dan yang akhir sekali, orang yang menolak ayat-ayat Allah dan dia tidak meyakini dengan Al-Quran dalam hidup ini, di antara orang-orang yang, di antara ciri-ciri mereka yang dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka nampak di atas dunia ini lagi. Saya tak cadang nak panjangkan perbincangan kita ini. Saya nampak tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Saya tengok kat sini ni. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit pada malam ini membuka sikit ruang dalam hidup kita untuk kita sama-sama duduk termenung sekejap dalam musim-musim COVID sebegini. Kemudian kita
sentiasa banyakkan beristighfar dan bermuhasabah sepanjang perbincangan kita ini dan siri-siri lepas pada ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang sentiasa bertambah di kalangan kita semua. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian untuk menjemput saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pilih kita di kalangan demikian insya-Allah. Saya rasa saya nak tutup dengan bacaan doa lah. Mudah-mudahan dengan bacaan doa kita ini menjadikan untuk kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Terima kasih pada Datin yang sudi menjemput saya dan juga tak putus-putus sentiasa menjemput untuk bersama dengan sahabat-sahabat sekalian dalam perbincangan-perbincangan sebegini, dan insya-Allah kita buka sesi soal-jawab dalam satu siri yang akan datang nantilah. Mudah-mudahan demikian. Nampak macam terkelip-kelip dah mata masing-masing tersebut. Menunggu masa-masa sebegini, mudah-mudahan kita lena dengan rahmat Allah pada malam yang baik ini insya-Allah. Sebelum saya nak baca doa ni, saya suka nak berkongsi sikit dengan jemaah sekalian. Saya sedang mencari pewakaf-pewakaf. Kalau siapa yang nak mewakaf untuk saya nak bayar terhadap bangunan 3 tingkat, bangunan 3 blok. Bangunan ini bangunan untuk pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz saya. Saya sedang bangunkan Ma'had Tahfiz daripada Langkawi, daripada Jerantuk Pahang, daripada Kuala Terengganu, daripada Kelantan, daripada Shah Alam. Saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz dan saya ambil anak-anak yatim dan orang miskin untuk tanggung mereka menghafal Quran. Mereka dah habis 30 juzuk, mereka datang ke Shah Alam. Mereka menyambung untuk dapatkan syahadah. Saya dah sewa bangunan ini selama lebih kurang 2 tahun dah. Sewa dengan orang bukan Islam. Banyak, lebih kurang 20,000 sebulan untuk saya bayar sewa tersebut. Saya rasa rugi. Akhirnya saya bincang dengan owner, saya nak beli dan saya nak wakaf bangunan tersebut. Saya nak beli dan wakaf. Bangunan ni saya cari dan owner tersebut asal dia nak jual sebanyak 6 juta. 6 juta untuk 3 lot tersebut di tepi highway ini sendiri. Kemudian saya rasa mahal. Saya minta tawar. Akhir dia bagi lebih kurang 5.3 juta. Saya dah bayar dah sebanyak lebih kurang 500,000. Berbaki lagi lebih kurang 4.8 juta. Kemudian saya nak cari lebih kurang 1,000 je pewakaf. Yang wakaf sebanyak RM5,000 untuk arwah ayah, arwah mak ataupun kita sendiri. Saya nak tampal di dinding bangunan tersebut nama Allah ke atas, nama Allah 99 tersebut. Kemudian nama kalian yang wakaf tu kat bawah. Saya cadangnya bukan nak tunjuk riak, tapi saya nak suruh semua orang datang baca doa kepada setiap nama-nama yang mewakafkan ini. Dan selagi mana bangunan ini kekal, selagi itulah pahala berterusan untuk mereka tersebut. Saya cadang demikianlah. Dan sekarang ni perlu lebih kurang 600 orang saja lagi. 600 orang ni, malam ni ada 1,000 lebih ni. Kalau 600 ni rasa cukuplah, malam ni saja cukup dah dipanggil. Kalau kita nak cari demikian. Yang dapat wakaf, siapa yang nak wakaf ni, kalian boleh hubungi di talian 013 617 1941. 013 617 1941. Saya harap supaya pakat-pakatlah hubungi di talian tersebut ataupun boleh berhubung dengan Datin sendiri dan maklum pada Datin, mudah-mudahan Allah akan bagi kebaikan yang tambah pada kita semua insya-Allah. Terima kasih di atas pertemuan ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan sesama kami pada saat yang sebahagia ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, yang pernah kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berjanji dengan kamu ya Allah, agar kami tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah kami lakukan seburuk-buruknya dahulu ya Allah. Tunjukkanlah jalan hidayah dalam hidup kami ini ya Allah. Kami berazam ya Allah untuk menjadi kami hamba kamu yang paling saleh di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan hidayah kamu ya Allah.
Saat mana kesesatan dalam hidup kami ini, ya Allah, kamu tariklah kami pulang kepada kamu, ya Allah. Saat mana kesukaran dalam hidup kami, ya Allah, kamu bukakanlah jalan peluang untuk kami pulang kepada kamu, ya Allah. Saat mana kami kesakitan, ya Allah, kamu sembuhkanlah penyakit-penyakit yang dideritai di kalangan kami ini, ya Allah. Saat mana kami berhadapan dengan ujian-ujian, ya Allah, kamu tabahkanlah hati kami, ya Allah, agar kami berjaya melalui ujian-ujian yang sukar dalam hidup ini, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat dikeringkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu keringkanlah segala dosa-dosa yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami mula untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah. Ia akan mensolatkan jenazah kami, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana diturunkan jenazah kami di barzah nanti, ya Allah. Lemah lembutlah pada kami, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, ketetapan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah. Arwah pasangan hidup kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat-saat bahagia kehidupan dahulu, ya Allah. Rindu saat kami disuap tangan kami di bibir kami oleh arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat dipeluk lalu dicium kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami bercerita tentang kehidupan kami pada mereka itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, dengan tadahan doa yang dibacakan oleh mereka kepada kami, lalu kami mengaminkan doa itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat gelak ketawa kami bersama dengan mereka itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat bahagia dalam hidup kekeluargaan kami dahulu, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di saat sebegini di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, menengking kata-kata ibu kami, ya Allah, sehingga kan mengalir air mata ibu kami terhadap kami disebabkan kesilapan kami itu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati-hati mereka itu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan mereka itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kehidupan kami menjadi sebegini saat begini, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kami sukar untuk bangun di penghujung malam, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar dengan kami ini, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa yang penuh mengingkari tuadan ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah,
masukkanlah kami ke semua ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Masuklah kami di kalangan yang berjumpa pada malam yang baik ini, di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah. Izinkan kami meletakkan kepala kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصحبه وسلم. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. Sallallahu alayhi wa sallam.